Melakukan semayang tu wajib, meninggalkan semayang itu haram. Dia tahu tuan-tuan, dan semua orang tahu. Dan semua orang tahu juga hasad ni haram. Dalam masa yang sama dia semayang, tapi dalam masa yang sama dia hasad. Dalam masa yang sama dia semayang, dalam masa yang sama dia memutuskan silaturahmi. Dalam masa yang sama dia semayang, dalam masa yang sama kita berburuk sangka di antara kita. Dalam masa yang sama kita berpuasa, tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh tahan nafsu kita dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi wajib kita buat, haram pun kita buat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya kasihi seluruh barisan jawatankuasa takbir masjid ini, yang saya hormati dan saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, Allah merahmati kita, dan Allah memelihara kita daripada perkara yang Allah tidak redha. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dahulu saya minta keizinan kepada tuan-tuan dan orang yang lebih arif daripada saya, kerana saya bukan di kalangan orang alim, bukan di kalangan orang yang banyak ilmu, dan boleh katakan tak ada ilmu. Jadi kedatangan saya pada malam ini sebenarnya bukan untuk memberikan kuliah, mengajar dan sebagainya, tapi sekadar kita menghubungkan silaturahmi, yang mana mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumul mahsyar, yauma la zilla illa zillu. Tidak ada naungan, tidak ada perlindungan melainkan lindungan arasy Allah. Salah satu golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bertemu kerana Allah dan mereka yang berpisah kerana Allah. Dalam hadis itu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan golongan pemuda. Maka Ibn Hajar menyatakan tentang status pemuda ini, iaitu orang yang berumur di bawah 40 tahun. Jika dilihat kepada hadis itu, seolah-olah kita macam tak ada peluang langsung, sebab kita umur kita dah lebih 40. Tetapi kita berharap dengan rahmat Allah, kerana waktu kita umur di bawah 40, Allah tak pilih kita, dan kita tidak ada di tempat-tempat ini dengan kesibukan keduniaan yang kita cari, yang kita ligan daripada mula akil balik. Allah sibukkan kita, istighalkan kita dengan perkara itu. Tetapi kita bersyukur dengan Allah dan berterima kasih, kerana di saat umur kita melebihi 40 tahun, ataupun yang disebut oleh Ibn Hajar, iaitu umur yang digelar sebagai syekh, orang tua, Allah masih memberikan kita ruang ini supaya saki-baki umur kita yang telah kita rugikan pada awalnya, yang telah kita buang macam tu saja pada awalnya, tetapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim Allah, Allah masih bagi kita peluang. Dan inilah sebesar-besar rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amat berharap mudah-mudahan golongan yang
disebut oleh Rasulullah yauma la zilla illa zilluh, itu kita termasuk dalam salah satu daripadanya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini tuan-tuan saya nak bawa diri saya, anak-anak saya yang sama-sama dengan saya pada malam ni, isteri saya khususnya, dan juga tuan-tuan yang hadir, berkenaan dengan satu kisah yang diceritakan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyatakan kepada kita, suatu hari dia berjalan di kota Basrah, la Baghdad. Ada seorang pemuda, dia bertemu dengan seorang tabib, la doktor lah. Dia jumpa dengan tabib ini dan dia bertanya kepada tabib ini, wahai tabib, dia kata, apakah engkau mempunyai ubat yang boleh membasuh dosa dan mengubat penyakit-penyakit hati? Tuan-tuan, penyakit hati ni orang takkan ambil tahu dan orang takkan simpati dengan kita. Jika kita ada sifat riak, tak ada siapa yang simpati dengan kita dan tak ada siapa yang cadangkan ubat dekat kita. Tapi kalau kita sakit kencing manis, orang akan bagi takziah dekat kita dan orang akan cadangkan yang ni ubat dia, yang ni ubat dia, yang ni doktor yang terbaik. Tetapi penyakit hati yang duduk bergelumang di dalam jiwa kita, tidak ada siapa pun yang kasihan kat kita, yang memberikan cadangan apa-apa dekat kita, yang memberikan obat dan yang memberikan cadangan doktor yang terbaik untuk mengubati hati kita yang penuh dengan penyakit. Sebab itu ulama menyatakan manusia ini dia sibuk meninggalkan sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah, tetapi dalam masa yang sama dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia tak tinggal semayang, tuan-tuan, sebab dia tahu semayang tu haram. Meninggalkan semayang tu haram. Melakukan semayang tu wajib. Meninggalkan semayang itu haram. Dia tahu, tuan-tuan, dan semua orang tahu. Dan semua orang tahu juga hasad ni haram. Dalam masa yang sama dia semayang, tapi dalam masa yang sama dia hasad. Dalam masa yang sama dia semayang, dalam masa yang sama dia memutuskan silaturahmi. Dalam masa yang sama dia semayang, dalam masa yang sama kita berburuk sangka di antara kita. Dalam masa yang sama kita berpuasa, tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh tahan nafsu kita dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi wajib kita buat, haram pun kita buat. Ada perkara yang hati kita sendiri tak nampak. Sama juga, tuan-tuan, orang nampak dosa semayang. Kalau tinggal semayang, dosa besar. Tapi orang tak nampak dosa meninggalkan mengaji fardu ain. Nabi sebut dalam hadis, menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap orang yang Islam, laki-laki dan Islam perempuan. Lalu kita tanya, kita start mula mengaji umur berapa? Sebab itu ulama dia sebut dalam kitab Pelita Penuntut, barang yang berhubung kepada yang wajib maka dia jadi wajib. Jika kita start mula mengaji pada umur 50 tahun, bermakna daripada akil balik sampai umur 50 tahun kita melakukan dosa yang besar.
Sebab dia fardu ain. Kalau kita start mula umur 40 tahun baru kita nak mengaji, maknanya kita dah meninggalkan dosa mengaji ni, sama macam kita telah meninggalkan salat. Orang tak nampak dosa tinggal mengaji ni, tuan-tuan. Orang tak nampak dosa meninggalkan belajar ilmu tauhid. Orang tak nampak dosa meninggalkan belajar ilmu fiqh. Orang tak nampak dosa meninggalkan belajar ilmu tasawuf. Sebab apa? Sebab apabila hati kita mula ada penyakit pada waktu itu, kerana ia perkara yang fardu ain, dia tak serupa dengan salat berjamaah. Salat berjamaah fardu kifayah. Di dalam satu qaryah, jika sekurang-kurangnya ada 2 orang, kata ulama, selesai fardu kifayah. Dalam satu waktu, jika tidak ada di dalam qaryah itu tertegaknya salat berjamaah, maka satu qaryah akan masuk neraka Allah. Maka orang ingat perkara ni ringan. Itu salat, tuan-tuan. Belum fardu-fardu kifayah yang lain. Dalam satu qaryah, kena ada wajib menyelesaikan fardu kifayah yang lain-lain. Fardu kifayah ilmu, fardu kifayah dalam muamalah, dan banyak fardu kifayah yang lain yang masih banyak lagi belum tertegak di dalam qaryah tersebut. Kita ambil berat tentang sembahyang jamaah, tetapi bagaimana tentang fardu kifayah tentang ilmu? Jika tidak selesai fardu kifayah dalam satu qaryah itu tentang ilmu, seluruh ahli qaryah itu akan ditarik, akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang orang tak mau fikir. Sebab mereka kata, aku selesai sudah. Tak selesai. Sebab ada tuntutan yang fardu ain dan ada tuntutan yang fardu kifayah. Dan semua orang tahu, tuan-tuan, perkara ni, tetapi tidak melaksanakan perkara yang mereka tahu. Ketika kita tidak melaksanakan perkara yang kita tahu, ketika itu ilmu yang kita ada menjadi laknat atas kita di yaumul akhirah. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran hujjatun alaika hujjatun laka wa alaika. Ilmu ni dia akan jadi penyelamat kita, dia akan jadi hujjah atas kita, dia akan jadi pensyafaat atas kita, ataupun kata Nabi, dia akan jadi laknat atas kita, dia akan heret kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang kita risaukan, tuan-tuan. Kita rasa bahawa kita telah selesai banyak perkara. Rupanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak perkara yang tidak kita selesaikan. Lalu tabib ini menyatakan kepada pemuda tersebut, dia kata apa? Khudh minni 'ashrata asya'. Dia kata, ambil kat aku 10 perkara, 10 benda. Saya baca Melayu je lah. Pertama dia kata apa? Tolong ambil kat aku akar daripada pokok fakir dan akar daripada pokok tawadhu'. Kemudian ambil cari satu pokok lagi, pokok tu nama dia pokok, ambil akar dia saja, iaitu akar taubat. Cari 3 benda ni dulu. Fakir, tawadhu', taubat. Kalau kita nak ubat penyakit hati kita, tuan-tuan, fakir ini 2 maksud. Satu, hakikat fakir. Kedua, fakir
pada sifat kehambaan. Hakikat fakir memang tak ada langsung kata tuan-tuan. Kenapa? Nabi SAW bersabda, manusia ini dia akan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala dua keadaan. Satu, ketika dia fakir, dia susah. Kedua, ketika dia sakit. Ketika dia susah, dia akan dekat dengan Allah, dia akan cari Allah, dia akan munajat dengan Allah, dia minta tolong dengan Allah. Tapi bila ketika dia senang, pada ketika itu dia mula lupa siapa Allah, siapa yang memberikan dia harta selama ni. Hakikat dia mudah tuan-tuan. Kalau kita rasa apa yang ada pada kita ini adalah milik kita, mana milik kita waktu kita masuk dalam liang lahat. Kalau kita kata kita punya, dan kita terlupa waktu kita mai dulu, sewaktu kita dilahirkan kita telanjang tuan-tuan, satu reta pun tak ada, satu ilmu pun tak ada. Sebab itu kata orang tua, wa asal balik asil. Ketika kita hidup ini, Allah kurniakan kepada kita nikmat demi nikmat, kita mula rasa sombong. Bila kita ada harta, ketika itu kita mula memiskinkan orang lain. Bila kita ada ilmu, pada ketika itu kita mula membodohkan orang lain. Bila kita ada pangkat, pada ketika itu kita mula menghina orang lain. Walhal asalnya, hakikatnya kosong. Mana kosong? Waktu kita balik dulu, waktu kita nak balik ni, kita ada apa? Orang bagi pakai dekat kita kain yang paling murah sekali. Walaupun kita orang kaya, kain warna yang itulah, warna itulah waktu kita main. Kain putih tu juga waktu kita lahir orang balut kita. Cara mana kita datang dulu orang buat kita, dan cara itulah masa kita balik, cuma ditambahkan dengan salatnya. Masa kita datang dulu orang mandikan kita, orang bersihkan kita. Sebab itu kata ulama, beberapa keadaan manusia dalam hidupnya, orang lain ketawa, dia akan menangis, iaitu waktu lahirnya. Dan satu keadaan orang lain semua menangis dan dia juga menangis. Lah ramai orang yang Allah matikan. Orang keliling kita, dia boleh bagi kita ayak mata ya tuan-tuan. Ayak mata ni pakai tak dalam liang agak-agak. Anak kita, dia akan bagi kita ayak mata ya. Kalau pak dia meninggal, isteri kita bagi kita ayak mata ya. Kalau isteri dia meninggal, suami akan bagi ayak mata ya. Agak-agak ayak mata tu, ayak mata tak salah tuan-tuan, tapi ayak mata tu boleh tolong kita tak besok di liang lahat. Allah bagi kita umur tuan-tuan 70 tahun. Kita tanya diri kita, kita himpun rata banyak tak? Tanya tanah banyak gelung, duit banyak ribu, kulhu berapa ribu. Kita umur 70 dah ni, kita tanya kita himpun kulhu Allah berapa ribu lah? Daripada mula akhir balik sampai lah ada 100 ribu lah tuan-tuan. Tuan-tuan tanya, tuan-tuan jangan jawab. Tuan-tuan tahu apa tuan-tuan buat, dan saya tahu apa saya buat. Duit yang kita himpun 70-80 ribu tu, yang balas waris kita, yang himpun kita, yang penat-penat duk himpun ni, duk simpan dalam tabung haji, ada orang duk simpan dalam ASB lah, apa pernah bank sekalipun. Bila kita balik, yang duk balas ni anak-anak kita.
Ada tak kul huwallah kita 70,000 sama macam duit yang kita simpan tu? Ada tak tahlil kita 70,000 macam mana banyak duit kita simpan tu? Kita nak harap orang bagi tahlil kat kita. Zaman lah macam-macam. Ada orang kata tahlil ni Nabi tak buatlah, apalah, lalu orang pun tak mau buat. Kita harap daripada orang, lalu orang kata orang pun tak mau buat sebab macam-macam pendapat lah. Zaman lah zaman orang kuih malah. Sebab Nabi nyatakan sedemikian, besok akhir zaman umat aku, Nabi kata apa? Umur dia pendek dan badan dia lemah. Umur pendek yakni cepat pi. Nah, kita ni tunggu waiting list ya tuan-tuan. Kita ni tengah tunggu waiting list. Kawan-kawan kita semua pirak. Kita ya tunggu. Tunggu tak tahu bila. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Suka mati ke? Tak suka mati ke? Pasti mati. Berani mati ke? Takut mati ke? Pasti mati. Yang kena fikir kaedah, macam mana aku mati? Bukan fikir mati. Mati sebab apa ke? Mati. Mati sebab jantung ke? Mati. Mati sebab covid ke? Mati. Mati sebab kencing manis ke? Mati. Tapi macam mana aku mati? Dan aku nak mati ni, aku dah buat apa? Selalu kita tanya orang, takut tak mati? Takut ustaz. Pasal apa takut? Amal tak ada. Dah tahu amal tak ada, buat apa? Sembang lah daripada dulu sampai kelar. Kita tahu amal tak ada, tapi kita buat apa? Daripada maghrib sampai isyak kita buat apa? Sembang tu lah. Benda yang tu pun kita duk pusing-pusing. Benda yang tu kita duk pusing. Kita duk cerita hak 10 tahun dulu pun cerita tu juga, hak minggu lepas pun cerita yang tu juga. Jadi cerita dia pusing tu. Kita kata kita nak baca Quran, mata saya rabun ustaz. Suruh semayang sunat, lutut saya tak apa nak bagoi. Ya dah. Ada mulut buat apa? Mulut rabun ke? Mulut gaut ke? Ada orang gaut di mulut tuan-tuan. Gaut dekat kaki lah. Saya gaut ustaz, nak semayang sunat tak boleh. Tu mulut tu buat apa? Mulut kita dalam satu hari satu malam berapa banyak kita sebut Allah Ta'ala. Sebab yang ni nak buat masuk pilihan tuan-tuan, nak bawa masuk jadi kawan kita, menjadi teman kita. Sebab Nabi kata lagu tu, orang yang masuk liang lahat, yang pi hantar dia 3, yang kawan dia dalam dunia, masuk liang lahat, yang pi hantar dia 3, harta duduk dalam rumah, bertengok harta kita duduk, kita keluar rumah dia tengok padam muka, duk penat-penat, himpun aku tinggal, aku tak ikut. Anak isteri kita sampai tepi liang lah, anak-anak tak mau masuk dalam liang, kotak tuan-tuan, kerja di pekan-pekan, dia tak mau masuk dalam liang macam kita dulu kan. Dia bagi kat orang masjid masuk. Orang masjid dah tua-tua ni dia kata kamu tak lama nak masuk liang, masuk dulu ke tak? Muda-muda tak mau tuan-tuan turunkan jenazah ayah dia, jenazah ibu dia.
Pas kita turun, pas kita kena kambui, dia balik. Siapa yang duduk sekali dengan kita? Inilah tuan-tuan yang kita tunggu daripada maghrib sampai isyak, yang kita lena 3 kali. Lena, jaga, start tak berhenti lah. Ni lena pula. Lena tak berhenti lagi. Saya ada satu masjid tuan-tuan, sampai waktu isyak ada satu orang tua, dia duduk di luar, dia tunjuk kat saya jam tangan, dia suruh saya berhenti. Tuan-tuan, zaman dulu benda ni tak berlaku tuan-tuan. Sebab kenapa saya cerita lagu tu, saya mula mengajar di masjid ni tuan-tuan tahun 1989. Kitab saya buka mula-mula kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid. Orang dulu mengaji tuan-tuan lain dengan orang lah. Beza tuan-tuan. Dulu kami mengaji sampui-sampui ni tak ada. Dia pusing kot tin Milo. Jadi kita tahu mana Pak Ji yang kedekut, mana Pak Ji yang tak kedekut. Hak bunyi deras tu kedekut lah. Baru dia masuk duit siling. Ni kedekut ni. Pakai kereta Datsun 121, siling 5 rupang. Macam tu. Lepas tu orang dulu dia pupuk pakai tin Milo, dia pergi pusing. Yang tu dia bagi kat ustaz. Kalau kampung-kampung boleh RM5 kami tu. Pusing dulu. Seronok tu mengajar tuan-tuan. Sebab kami dulu mengajar bukan pasal sampui dah. Kerana silaturahmi. Masa dulu mengajar bukan pakai gerek tuan-tuan, saya pakai motor lah. Set-set kami bukan set wali. Kalau wali ialah habis minyak kencing. Kita bukan set walinya, kita pi Shell juga masa tu. Pi Shell, pi Caltex juga isi minyak. Tapi janji Allah, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar dan orang yang mengajar, apa kata Nabi? Kafalahu rizqahu, rezekinya dijamin oleh Allah. Tang situ iman, tang situ akidahnya. Jadi bila kita nak baik tuan-tuan, hati kita nak mula bersih, cari akar fakir, akar tawaduk. Pasal apa? Habib ini suruh kita cari akar tawaduk, sebab sombong ini menyebabkan kita tak boleh masuk syurga Allah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, jika ada di dalam hati kita sebesar zarrah. Zarrah ni tuan-tuan, sebutir pasir, tuan-tuan pecah bagi 1000. Yang tu halisnya zarrah. Agak-agak kita lepas. Agak-agak semayang senang tuan-tuan, nak buang sombong susah. Puasa senang, puasa Senin Khamis, nak buang sombong susah. Kita Senin Khamis puasa tuan-tuan. Kadang-kadang kita puasa 3 bulan tu, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dia lah. Siapa yang tak kata kat orang dalam bulan ni? Cuba. Tak kata kat orang langsung. Nabi kata kalau kita kata kat orang, amal salih kita habis. Satu pun tak tinggal. Kita kata kat orang, kita kata kat orang di belakang dia, satu pun amal salih kita tak tinggal. Maka amal salih kita seluruhnya kita bagi kepada orang yang kita kata. Tapi kita rasa kita ada amalan kan, kita rasa hakikatnya kosong. Sebab apa? Sebab yang ni maksiat yang kita sendiri tak pandang, yang kita sendiri tak mau tengok. Apa kata tabib ni? Jika telah ada 3 akar ni tadi, fakir, tawaduk, taubat, ambil 3 akar ni, masuk
dalam lesung batu. Bukan batu giling tu. Dulu kita kecil-kecil ada batu giling kan, lah tak pakai ada batu giling, pakai blender. Tak ingat lagi mak mentua saya bila nak buat gulai rempah tu, dia giling tu pakai batu. Sedap. Tak ingat tu terliak. Salah pang lah kan. Betul, orang dulu peluang masuk syurga banyak. Dia nak masak untuk suami, dia buat dengan peluh dia. Ya, lah semua automatik. Ya tak? Jadi masuk neraka pun auto kan. Ya. Dulu kita nak buat satu benda, Masya Allah, Allah Rabbi kan. Lah Nabi kata dah, sampai satu masa besok umat aku akan diuji dengan satu fitnah kesenangan. Ya. Kita lah cukup senang, tuan-tuan. Cukup senang. Tuan-tuan carilah mana satu masjid tak ada aircon lah. Nah, cari. Satu masjid tak ada aircon. Bila tak ada aircon, orang bunyi tu, hangat lah kata. Ni duit masjid banyak-banyak duk buat apa kan? Tak boleh ke pasang aircon apa semua? Dia tak tahu ke jamaah ni hangat kan? Belakang-belakang duk cerita ni, kita kau masjid buat apa, duit tabung buat apa. Mereka ni jalan kat amanah apa, mereka tak tahu. Dia cerita ni dia tak rasa ke hangat api neraka yang duduk sembang belakang-belakang. Kita tahan masuk neraka lagi. Kita buka aib orang lain. Yang tu zaman lah berbeza, tuan-tuan. Zaman dulu kau mengaji, kau baik. Lah kau mengaji, kau jahat. Zaman dulu kau semayang, kau baik. Dulu orang jahat tak main masjid, tuan-tuan. Zaman kita kecil-kecil, zaman tuan-tuan lagi lah, zaman saya zaman saya pun, saya jumpa orang main masjid ni semua orang baik-baik kan, semua orang baik-baik kan. Lepas pada Isyak kan, sembang, minum kopi, kena biskut hard cream tu kan, biskut kering tu baling anjing, riau anjing. Tu lah lepas mayang Isyak duk sembang, cerita orang kampung macam mana nak selesai masalah kampung kita, ada masalah dulu. Hak main masjid ni semua orang baik-baik lah. Dalam masjid kita duk bercakap ni, tuan-tuan. Hak yang semayang sama-sama, hak yang saf rapat-rapat ni nampak saja zahirnya rapat, tetapi batinnya jarak. Zahirnya rapat, hubung bau semua, tetapi hati-hati mereka renggang, berjarak 1 meter 1 meter. Hati itu ikut SOP. Orang duk riau salat renggang, pasal apa ni? Tak ikut sunnah. Tuan-tuan, satu hati kasih sayang ni sunnah tak? Sampai datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang kamu yang mana dia tak sayang ke saudara Islam yang lain macam dia sayang diri dia sendiri. Maka hikmah daripada merapatkan saf ini, ada sunnah yang di dalamnya, yang tersembunyi dalam kita melaksanakan satu perkara yang zahir ini tadi. Tapi orang tak pandang yang itu. Jadi dah ada 3 akak ni, tuan-tuan. Cari lesung ni nama dia lesung redha. Tanam dalam hati kita sifat redha, kerana ia duduk pada rukun iman yang ke-6,
beriman dengan qada dan qadar Allah. Orang beriman dia redha dengan takdir Allah. Ada takdir yang kita boleh pilih, ada takdir yang kita langsung tak boleh pilih. Takdir yang kita tak boleh pilih, Allah telah lahirkan kita daripada bangsa Melayu. Tak boleh pilih tuan-tuan dalam perut. Aku nak mak aku orang putih. Boleh tak? Aku tak mau lah lahir mak Melayu, pak Melayu kata. Aku nak kulit aku putih merah-merah sikit macam orang Amerika tu. Boleh tak? Pilih. Tak boleh pilih. Ada takdir yang kita sendiri tak boleh pilih, tapi ada takdir yang boleh pilih. Itu Allah bagi kita akal dan Allah bagi kita ilmu. Dan ketika itu Allah telah kurniakan kepada kita petunjuk jalan yang mana betul, yang mana salah. Yang ini kena jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak redha dengan takdir Allah. Kita sendiri tak redha dengan takdir Allah. Kita tak balik kepada yang mentakdirkan. Kita redha tang mana? Kita redha tang mati redha. Mati semua orang redha tuan-tuan. Tu pun zaman lah ada orang yang tidak redha dengan kematian. Ada orang tak redha dengan kematian. Mati orang redha. Hilang duit redha tuan-tuan. Tuan-tuan mai malam ni nak keluar masjid tak pergi, motor tuan-tuan hilang. Boleh tak redha? Apa nak buat? Dah takdir. Macam orang meninggal tu lah. Boleh tak rasa tu? Kan? Apa nak buat? Dah sampai masa. Boleh tak kata gitu? Keluar tuan-tuan, motor hilang, motor baru beli minggu lepas. Dah tengok motor kita tak ada, tinggal nak kunci lah. Alhamdulillah kata. Apa nak buat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah sampai masa. Boleh tak? Kan kita hingat dulu. Siapa yang duk ambil motor aku ni? Manalah pencuri duk main masjid, nampak solat. Tuan-tuan, agak-agak kita ni tak pernah mencuri lah. Pernah? Kita pergi masjid, kita pakai kasut, kita pun nak pergi jamban. Ketika kita nak pergi jamban, kita pakai kasut orang. Agak-agak dapat pahala ke dapat dosa tuan-tuan? Apa takrif curi? Curi ni ambil barang orang tanpa izin. Sebab kita orang saleh, kita curi cara orang saleh. Kita pinjam saya, pulang balik. Ini pencuri yang saleh. Tapi dosa curi dah sama. Jadi kita tak nampak benda tu. Orang tinggal kasut di masjid, kita pakai kasut ni. Kadang-kadang kita bawa balik ni. Dan kadang-kadang ada orang dia himpun kasut orang nak tinggal di masjid, dia bagi ke orang sedekah. Dia kata, lang-lang aku masuk neraka, aku ajak hampa semua. Agak-agak tuan-tuan, kasut ni masih ada pemilik tak? Ada. Ketika kasut ni masih ada pemilik, kita minta izin tak untuk kita panjangkan benda tu? Agak-agak dia redha tuan-tuan. Jika kita pernah buat benda tu, agak-agak besok tuan punya harta ni dia tuntut tak kita besok di akhirat? Agak-agak kita boleh lepas tak benda-benda? Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi boleh tak? Dia mengajak orang lama-lama ni tak boleh lama, takut pi terus. Orang lama ni dia tak boleh lama, duduk lama tak boleh, sakit pinggang, dia nak terkencing semua lah. Kemudian apa kata tabib ni dari hang kena ambil anak batu dia, nama anak batu dia qanaah, jangan tamak.
zaman orang yang mula tamak dengan keduniaan. Lah tuan-tuan, macam-macam berlaku. Dan adik-beradik bergaduh sebab harta pusaka. Dan tidak amanah dalam pembahagian harta. Dan Nabi kata akhir zaman besok kurang dah tak kira di mana sumber rezeki itu, sama ada halal ataupun haram. Yang ni kena jaga tuan-tuan. Zaman inilah zaman bahawa orang mula hubbud dunia. Nabi sebut dalam hadis, besok akhir zaman umat aku akan terkena satu penyakit dipanggil penyakit wahan. Wahan ini sayang kat dunia, cinta dekat dunia, takut mati. Dan penyakit itu telah merebak pada hati-hati manusia. Nabi pesan lagi, sebanyak mana kita sayangkan dunia, sebanyak itu sakitnya mati. Lagi kita sayang pada dunia, lagi sakit mati tuan-tuan. Baik. Kemudian apa kata tabib ni? 3 akar tadi dah tumbuh bagi halus, kata dia, pergi ambil kuali takwa. Cari ketakwaan, rasa takut dengan Allah. Rasa takut, ya Allah, aku ni tak tahu mati bila, amalan aku tak ada. Aku tahu amalan aku tak ada, tapi aku tak himpun amalan. Itu saya kata, tuan-tuan, umur yang Allah bagi kat kita, himpun bagilah. Saya teringat almarhum orang tua saya dulu, tuan-tuan mungkin kenal kot, tahun 80-an. Nama dia Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Yang tu orang tua saya. Dia pesan kat kami, besok kalau hampa mati, tak ada siapa boleh tolong. Himpun darilah Al-Ikhlas 100,000, dia kata. Tahlil 100,000, tasbih 100,000, selawat 100,000. Kalau tak, hampa bukan buat apa pun. Masa itu terbuang macam tu ya. Yang ni bekal kita, dia kata. Bekal kita nak balik jumpa Allah. Apa salah tuan-tuan? Duk saja-saja habiskan amalan kita, daripada kita sembang hal dunia yang takkan sudah sampai kita mati. Sampai kita mati, kita sembang benda yang sama. Saya ajak tuan-tuan, malam ni pertemuan kita yang pertama, dah tak tahu kita boleh jumpa lagi atau tak, sebab umur ni kita tak tahu. Tak, saya pi dulu, tuan-tuan pi dulu. Tapi kalau tengok cara, tuan-tuan pi dulu. Kalau tengok daripada cara tuan-tuan, cara tak larat lah. Dan cara hadut tak larat, pi dulu. Takkan saya pi dulu cara orang larat. Tapi takdir Allah kita tak tahu. Orang yang larat ni, orang yang kuat ni boleh pi dulu. Yang ni takdir Allah. Tetapi pada ilmunya, orang tua pi dulu, orang muda kendian. Yang ni ilmu dia. Tetapi pada takdir, boleh orang muda pi dulu, orang tua kemudian. Jadi pada ketika ini, saya ajak diri saya, tuan-tuan, himpunlah. Kalau tak, kita akan rugi. Sebab kita rugi benda yang sama. Himpunlah, pakat-pakat himpun, tuan-tuan. Pakat-pakat. Habislah. Besok kalau tuan-tuan dah habis benda ni, tuan-tuan akan rasa lega, tuan-tuan. Tuan-tuan macam ada satu harapan yang besar. Tuan-tuan dah habis kulhu 100,000, tuan-tuan macam rasa mudah-mudahanlah dia jadi syafaat kat aku. Tuan-tuan dah habis tahlil 100,000, tuan-tuan akan rasa macam legalah. Tuan-tuan cuba buat, dan apa yang tuan-tuan rasa? Tuan-tuan habiskan selawat 100,000. Apa tuan-tuan rasa selepas tuan-tuan selesaikan benda tu? Tuan-tuan akan rasa lapang, seronok. Kita pun tak ada buat apa, tuan-tuan. Kita nak semayang sunat tak larat, kita bagi alasan macam-macam. Takkan mulut kita nak ucap benda tu tak larat. Itu dia.
Baik. Sikit lagi 8.25 dah. Boleh lah ni Ustaz ni, boleh dah. Besok saya nak balik dah. Malam ni ke malam lah. Ya, malam lah. Saya di Kedah. Kemudian dia kata apa? Ambil, dah ada kuali, ambillah air malu kita. Tuang air malu. Tanamkan perasaan malu kita dengan Allah. Tentang malu kita, tentang kita mengumpat, kita buat salah, Allah masih bagi kita makan ni. Kan? Kita buat salah, kita tak bangun malam 10 tahun. Kan? Allah sihatkan kita ni. Kan? Kita tak zikir, kita tak apa. Kan? Allah masih lagi bagi kita nikmat dengan nikmat. Nikmat itu nikmat ini. Macam-macam nikmat lah tentang. Dah boleh buka umrah. Orang lah tak macam orang dulu. Orang dulu pergi umrah tak kira janji boleh sampai. Orang lah dia tanya hotel kat mana, berapa bintang. Tak ada bintang tak mau. Lah, dekat ke jauh? Tanya lah. Lah, saya buat haji tahun 93. Kami sewa bilik tuan-tuan. Bilik tu 30 rial semalam. Sewa tilam. Tilam ni. Tilam terbaik ni. Tilam sewa semalam 5 ringgit, 5 rial. Masa tu duit kita tinggi lagi. Duit kita 1000, duit kita, duit Saudi 1007, 1009. Masa tu. Tahun 93 saya buat haji tahun 93. Tapi saya tak boboh lah haji tahun tu, sebab Tok Guru saya kata Nabi Muhammad buat haji, ada ke haji kat Nabi Muhammad? Dia kata tak ada. Dia kata tak ada, jangan boboh. Aku pun 50 kali haji lah. Tok Guru saya 50 kali haji. Dia duduk di Makkah itu 50 tahun. Aku 50 kali haji. Orang tak panggil aku haji lah kata. Orang lah tak panggil haji marah. Tak panggil haji marah. Habis 11,000 tak panggil haji kata. 11,000 kata. Bukan sikit mahal aku pergi haji, 11,000. Kita terlupa nak panggil dia haji, dia marah. 93. Dulu buat haji tuan-tuan, Allah seronok. Seronok tuan-tuan. Seronok sangat. Tapi ni zaman akhir mutakhirin. Siapa yang buat haji zaman awal dulu seronok. Tahun 90-an dulu siapa yang buat haji, dia pergi Masjid Haram. Saya dah kono kot dia ni nak kira nak tutup lah. Ada berapa lagi tapi nak tutup dah. Kalau kita pergi Masjid Haram dulu, masya-Allah, masuk saja teringin suasana buat ibadat ni dia timbul. Sebab apa tuan-tuan? Kiri kanan kita semua orang buat ibadat. Pasal tak? Kalau awal-awal dulu. Zaman lah ni jangan tengok. Lah ni kalau kita masuk semua teringin nak selfie. Tak teringin nak sembahyang sunat, tak teringin langsung sebab semua orang tangkap gambar. Jadi suasana ni mempengaruhi keadaan kita. Dulu kalau awal 90-an, kalau kita masuk saja Masjidil Haram ini, Allah seronoknya masuk tu, kira nak sembahyang sajalah. Maghrib sampai Isyak tu kita boleh balas sampai 20 rakaat tuan-tuan. 20 rakaat. Lah tak boleh dah. Bukan tak boleh, bukan tak ada orang ada. Kita nak masuk rakaat yang keempat, orang duk selfie depan kita. Kita baca-baca sambil senyum. Senyum. Gambar nak masuk. Lah semayang pun jadi tak seronok tuan-tuan. Lah semayang jadi tak seronok. Sehingga kan Imam Masjidil Haram ni pernah menegur akan jamaah-jamaah yang suka tangkap gambar. Dia sebut tentang inilah akhir zaman, dia kata. Kata zaman dana akhir yang sangat, dia kata. Kerana orang yang datang melaksanakan umrah ini dan haji ini ada seperti mana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan orang yang melaksanakan haji dan umrah. Satu, Nabi kata kerana perniagaan.
Dia pi tu sebab niaga. Siapa pi umrah dulu? Dan 1,700. Dan Haji pi dan pi 1,700. Saya 1,700 dengan ada tiket kapal terbang. Sampai dia naik 2,500. Lah tak ada 9,000 jangan pi oh. Tak ada 9,000 jangan duk gagah lah. Saya pi daripada 1,700 duit kapal, duit tiket dengan duit hotel semua. 1,700 naik 2,500 macam tu. Aduh. Yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pi tu Nabi kata pelancong Nabi dah. Cara depa cara melancong. Baitullah banyak pi ziarah lagi. Pi sana, pi sini, pi sana, pi sini. Kan? Orang nak melancong. Dan banyak tangkap gambar ni. Dia tuan-tuan tengok tawaf. Tawaf lah buat live tu. Tawaf buat live. Kalau kita tengok di antara syarat tawaf ni, syarat sah dia, kalau kita buat selain daripada pekerjaan tawaf, batal lah. Orang duk ngaji lah. Agak-agak ni buat live ni dia masuk tak pekerjaan tawaf? Dia ada syarat sah. Syarat dia sah tawaf ni, dia tak boleh buat perkara yang selain daripada tawaf. Sebab tawaf ni at-tawaf fa huwa salah. Tawaf itulah semayang. Lah sampai semayang orang buat live tuan-tuan. Semayang. Kita saya pun tak tahulah jadi apalah. Tawaf tu tak apalah orang kata. Semayang Allahu Akbar. Nah, tengok ni view dah berapa ni. Tok Imam dia tanya view dah berapa. Kutubah orang dah buat live. Kutubah ni lah apa pun orang dah buat live lah. Lah semua orang nak beritahu orang. Makan nak beritahu orang, tidur nak beritahu orang, qiyamul lail nak beritahu orang, pergi masjid nak beritahu orang, mengaji nak beritahu orang. Tengok gambar tu, saya mengaji malam ni. Agak-agak tu masuk tak bab riak. Tapi kita orang pandai. Kita kata apa? Nikmat yang kita dapat, Nabi kata suruh habaq dengan orang, suruh kongsi. Kita kalih kat belakang tu. Besok sampai akhirat kita kalih nah. Kita kalih lah nah. Sebab sampai sana Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita Allah kata. Ada setakat ni saja tuan-tuan yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Minta maaf 8.35 saya ambil masa yang panjang. Dan akhir kalam saya, tuan-tuan tolong doakan saya. Tuan-tuan tolong doakan tolong doa, mudah-mudahan apa yang saya buat selama ni dalam pertolongan Allah dan dalam redha Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, insya-Allah kami akan membina satu surau dan 2 blok asrama. Saya minta tuan-tuan doa aja. Saya tak minta harta tuan-tuan, saya tak minta masjid buat apa-apa kutipan, memang saya tak mau. Sebab kalau masjid buat kutipan tu, saya akan masuk kembali ke dalam tabung masjid. Saya tak minta duit tuan-tuan, saya tak mau duit tuan-tuan. Yang saya mau doa tuan-tuan, doa tuan-tuan. Jadi saya tak mau kata masjid, dengar kata saya buat macam ni, masjid pun pentang sejadah, lagi pengurusi kata tolonglah bagi sumbangan, tak payah. Tak payah buat lagu tu. Sebab zamanlah zaman orang cinta dunia. Jadi kalau buat lagu tu orang marah. Ustaz nak main dia, kerja dia buat kutipan saja kan. Dia tahu buat sumbangan saja kan. Saya tak mau itu. Saya tak mau duit tuan-tuan. Tuan-tuan simpan buat masuk liang sama-sama. Kasar dah. Dalam pada dia tak mau tu, dia bagi juga buah leh dah. Jadi saya tak mau. Jadi yang saya mau dari tuan-tuan apa? Dari ayah-ayah saya, dari mak-mak saya mau apa? Saya mau doa.
saya akan buka satu lagi madrasah masa ke sekolah di Pantai Timur, dan insya-Allah dalam bulan ni kita akan mula tegakkan surau seluas 100 kali 80 kaki dan 2 blok asrama. Dan saya sebenarnya tuan-tuan telah ada 2 madrasah yang kita bina tahun depan, tahun depan sebelah ni cukup 40 tahun usia madrasah kami, 40 tahun, dan satu madrasah lagi usia dia tahun depan 22 tahun ke 23 tahun, 22 tahun, sebab saya buka madrasah tu tahun 98. Saya minta doa tuan-tuan, kenapa? Sebab saya buka madrasah tu tak macam orang lain. Saya tak minta yuran tiap bulan dengan pelajar saya, nak bagi-bagi, tak bagi tak apa. Jadi saya tak minta semua, bukan asnaf saja ke, fakir ke, orang kaya pun saya tak minta. Pak dia pakai Honda pun saya tak minta. Abang nak, ustaz berapa yuran ustaz? Tak apa. Abang nak bagi-bagi, tak bagi pun tak apa. Saya tak minta, sebab bukan itu cara saya nak buat madrasah. Saya bukan buat madrasah yang tu niat saya. Saya buat madrasah sebab saya nak bantu orang lain. Pelajar ustaz tak ramai kan? Tak ramai tuan-tuan. Takatlah kemasukan hak baru insya-Allah lebih kurang 250 orang. Tak ramai budak-budak. Sekolah lain 2,500, saya tak ramai, takat 250, yang ada dia P300, yang tu lah. Kadang-kadang 150. Tuan-tuan tolong doa ya. Mudah-mudahan sebab apa yang saya buat ni, saya boleh masuk syurga Allah dan menjadi amal soleh saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Madrasah kami, guru dia semuanya, tukang masaknya, wardennya daripada bekas pelajar saya. Yang mana mereka bersama-sama dengan saya, ada yang hampir 20 tahun tak mau balik, nak duduk sama-sama dengan saya kahwinkan, mereka dah ada anak, saya jaga mereka macam anak saya sendiri. Jadi tuan-tuan tolong doa, sebab madrasah kami tak pakai guru luar. Sebab saya pernah jadi dalam hidup saya, pada seawal saya buka madrasah, saya panggil guru luar tuan-tuan. Ni keluhan hati seorang yang membuka madrasah. Kita panggil guru luar tuan-tuan. Panggil, sekolah lain tawarkan lebih sikit ya, lebih 200 ya tuan-tuan. Lari malam tu. Tahu esok tak ada. Telefon ada. Minta maaf lah kata, sekolah tu tawarkan sikit lagi, kata lagi ustaz tak mau begini. Jadi sejak pada itu tuan-tuan, saya berazam, ya Allah tolonglah aku, dan saya dapat melahirkan seluruh tenaga kerja kedua-dua madrasah saya daripada bekas pelajar-pelajar saya semua, dan keluarga saya, anak-anak menantu saya. Dan tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan cucu-cucu saya yang ada ni besok mereka boleh tolong juga. Tak ada orang insya-Allah. Berhentilah tuan-tuan pun dah tak larat nampak. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantu kami dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, sekalian masalah kami kau selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, sakit-sakit kami kau sihatkanlah ya Allah. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin, beri kekuatan atas kami untuk berbuat amal saleh, beri kekuatan atas kami untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, sakit-baki umur kami yang kami sendiri tak tahu ada berapa hari lagi ya Allah. Kami mohon jadikanlah Allahu akhir-akhir umur kami dapat buat amal saleh, kami dapat buat kebajikan, dan tolonglah terima amal saleh kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.